Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua pendengar dan sahabat-sahabat yang dikasihi, ya, khususnya juga kepada uh, Salwa Malaysia dan Wadah, ya, dan adik-adik yang lain lah, ya, Abin, KPIM dan seluruh um, kebetulan pembentangan saya pada hari ini adalah pada hari malam ke-20, hari ke-20 kita berpuasa. Jadi 10 hari lagi ni kita kena maraton, ya, maraton untuk um, mendapatkan, ya, Lailatul Qadar. Seperti mana kita tahu Lailatul Qadar ini disebutkan dalam Al-Quran lebih baik daripada 1000 bulan, ya, dan Rasulullah juga dalam hadisnya memberi kita panduan, ya, bagaimana Lailatul Qadar tu perlu disikap, disantuni, ya. Jadi kita semua perlu mengejar keberkatan 10 malam terakhir ini. Jadi hari ini saya akan teruskan dengan tadabbur juz 20. Ya. Dalam ini ada ada beberapa inilah, ya, surah, ya, dalam juz 20 ini. 3 surah, iaitu Suratul Namli, surah Al-Namlu, ya, 38 ayat, surah Al-Qasas ada 88 ayat, surah Al-Ankabut ada 45 ayat, ya. Kemudian mungkinlah perbincangan yang ringkas hari ini saya lebihkan kepada beberapa perkara sajalah yang berkaitan dengan hati, ya. Pertamanya, kenapa hati ini perlu diurus, ya? Kenapa kita perlu mengurus hati? So daripada Nu'man bin Bashir berkata, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wa hiya qalb. Ya. Ketahuilah bahawa pada jasad itu terdapat segumpal daging, mudghah. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya, dan jika ia buruk, maka buruklah seluruh jasadnya. Jadi ketahuilah bahawa ia adalah hati, ya, atau disebut juga sebagai jantung lah, hati, ya. Jadi ini riwayat Al-Bukhari, ya, dan Muslim. Kenapa hati ini perlu diurus? Ya? Pertamanya sebab itulah, ya, kalau baik hati ini, maka baiklah seluruh tingkah laku kita. Jadi asas kepada kebaikan diri, kesolehan seseorang itu adalah bagaimana hati itu, ya, ditampilkan hati itu bagaimana. Ya. Jadi kita perlu urus hati. Setiap hari kita berhadapan dengan berbagai perkara, berbagai cabaran. Kadang-kadang kita, ya, selepas solat subuh, dah start dengan solat malam, lepas tu solat subuh, ya, hati kita baik sangat. Baik hati kita. Tiba-tiba datang pula, ya, perkara-perkara yang mula menguji. Kita yang baik tadi ni dah mula tercabar, ya. Nak jadi hati yang mana? Yang baik ke? Yang tak baik ke? Ya. Jadi perlu diurus hati itu. Yang mana kita nak mengawal diri kita supaya hati ini sentiasa dalam keadaan baik dan dia menatijahkan satu yang baik dalam perlakuan kita. Jadi itu sebabnya kita menjadi orang-orang Muslim mukmin ini, ya, atau orang yang paling bahagia. Ya. Apa saja ujian dari Allah itu dia terima, ya, sebab dia mengetahui dan beriman bahawa sememangnya Allah Maha Pengatur atas setiap sesuatu. Ya. Jadi bila kita sebagai manusia biasa, ya, berhadapan dengan keadaan setiap hari, emosi yang berbagai, ya, turun naik keadaannya, dan biasanya jangkaan kita pada keadaan-keadaan yang biasa, ya. Kita ingatkan bila kita buat macam ni, orang akan balas macam ni. Bila kita cakap macam ni, orang akan balas balik, ya, macam ni. Tapi sebaliknya, kata misalnya datang pagi-pagi kita buat kerja, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, kita dengan cerianya, hati kita yang baik, kita rasa hari ni kita nak buat baik pada semua orang dengan azam kita. Tapi tiba-tiba, ya, kita ditegur, ataupun ada orang terasa hati dengan kita, ataupun kita bawa makanan tu tak ada siapa yang nak makan, ataupun kita diberkata dengan kata yang kesat atau kasar yang kita tak boleh nak terima. Kemudian hati kita pun terusik ketika itu.
Itu sebabnya hati ini perlu diurus. Jadi hati ni ada 3, iaitu hati yang sihat al-qalbu as-salim, hati yang mati al-qalbu al-mayyit, dan hati yang sakit al-qalbu al-marid. Ini sebagai pembukaan sebelum saya menyentuh sikit, sebab besar kaitannya dengan juzuk 20 ini. Dan sebagai persediaan juga untuk kita berhadapan dengan 10 malam terakhir. So hati yang sihat ini adalah hati yang suci, yang mempunyai cinta dan takut kepada Allah. Hati yang suci hanya ada cinta takut kepada Allah, suka kepada perkara-perkara yang disukai Allah, dan membenci apa yang dibencinya. Apa yang Allah benci itu yang dibenci. Jadi hati ini adalah hati yang sehat, hati yang suci, bebas dari keinginan yang menentang perintah Allah dan dari keraguan yang bertentangan dengan apa yang Allah nyatakan. Jadi hati ini adalah hati yang tunduk sepenuhnya dan hanya bergantung kepada Allah. Sedap kita nak sebut kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Tapi dalam setiap saat dan ketika, dalam kita menghadapi keadaan yang pelbagai, orang yang berbagai cara, latar manusia yang berbeza, event, peristiwa yang macam-macam setiap hari. Sukar sebenarnya untuk kita menetapkan iman kita supaya kita menyandarkan sepenuhnya bergantung kepada Allah. Ya Allah, kita serahkan balik ini kepada urusan Allah. Sukar sebenarnya untuk mencapai tahap itu. Kadang-kadang kita ni impulsif. Kita bila berlaku satu yang tidak baik itu kita melenting dulu. Sebab kita manusia biasa. Kita insan, kita lupa, kita lemah. Jadi kadang-kadang bila berlaku sesuatu kita akan marah. Dan marah itu fitrah. Kita marah. Tapi marah kita itu adakah marah yang bertentangan dengan apa yang sepatutnya, perlu ke dilanjutkan marah itu, melirik-lirik sampai menjadi satu perkara-perkara lain, daripada hati yang elok tadi, yang sehat tadi, tiba-tiba terusik-usik dan akhirnya kita tak mampu nak menguruskan hati kita. Jadi itu orang yang ada hati yang salim ini, yang sehat ini, ia hidup rendah hati, lemah lembut, bahasanya bila dia bercakap kasar, perkataan tidak sebaiknya, dia tahu dia salah. Dan dia cepat membaca keadaan. Dia tahu bila wajah orang berubah. Walaupun dalam WhatsApp kadang-kadang tidak tahu. Itu lebih bahayalah, WhatsApp, Telegram ke atau media sosial yang ada ni. Media sosial yang ada. Kita tidak nampak muka orang. Kita tak tahu bagaimana orang itu menerima apa yang kita berkatakan. Itu kita kena lebih berhati-hati, lebih banyak mengurangkan cap cuma boleh tuliskan apa mesej-mesej sahaja, mesej diterima okey, tidak perlu untuk letak gurauan yang pelbagai sebab kita tidak bertemu secara bersemuka, secara fizikal. Kita tak tahu bagaimana apakah keadaan orang tu. Mungkin kadang-kadang kita bergurau senda, orang tu baru keluar hospital, dengan badan tak sihat, kita tak tahu keadaannya. Mungkin tengah ada masalah dalam rumah, keluar rumah, tiba kita mesej gurauan yang bagi kita biasa, tapi dibalas dengan rasa terusik. Itu satu yang perlu juga kita ambil kira. Jangan kita fikir hati kita je, dalam grup-grup WhatsApp, dalam grup Telegram, hati kita je apa yang kita nak tulis. Bila kita rasa itu baik, jadi orang lain juga perlu rasa itu baik. Bila kita rasa itu kelakar, orang lain pun perlu rasa itu kelakar. Ini dinamakan sebagai egocentric. Kita melihat diri kita saja sebagai center kepada semua sesuatu. Ini juga boleh mengganggu kepada hati yang sihat. Kemudian hati yang mati ini, al-qalbul mayyit. Al-qalbul mayyit ini saya nak pergi pada ni. Al-qalbul mayyit ini adalah jenis hati lawan kepada hati yang sihat tadi, kerana ia tidak mempunyai kehidupan, ia tidak kenal Tuhan atau tidak menyembah Allah. Ini memang mati betul lah, tak ada link langsung. Ia tidak tahu penciptanya, ia tidak mengikut kehendak dan keinginannya dan tenggelam dalam kesenangan dunia. Terus dihanyut, terus tidak ada link langsung, tak ada dah hubungannya dengan Allah. Ia juga melakukan perbuatan disukainya tanpa mengira sama ada Allah suka atau tak perbuatan itu. Apa yang aku nak buat? So,
ada kau kisah macam tu. Ada aku kisah, ada kau kisah hal aku je lah. Macam tidak ada kaitan langsung lah. Ini memang hati yang mati, na'udzubillah min zalik. Kita memiliki hati ini banyak kepada jiwa yang memerintahkan. Maksudnya nafsul ammarah, kita dikawal oleh nafsu kita dan bukan lagi kita mengawal nafsu kita itu. Oleh itu, bila nama Allah disebut atau Al-Quran dibacakan, hati ini akan bertindak balas dengan keengganannya. Tidak mahu mendengar, tak mahu menerima. Dan apabila Allah disebutkan sendiri, hati mereka yang tidak mempercayai akhirat menyusut dengan kebencian. Tetapi ketika mereka disembah selain darinya, disebutkan, mereka segera bersukacita. Jangan kita membangunkan hati yang mati ni. Ataupun kita nak pergi ke arah itu. Seronok sangat seronok sangat sampai lupa. Kita tak balik kepada asas kita. Ini menyebabkan kadang-kadang boleh menjadi hati yang mati. Jadi jenis hati yang mati ini al-qalbul mayyit ini tadi digambarkan sebagai satu yang tidak beriman dan tidak mempunyai kebaikan. Jadi dengan hati yang lemah lembut, syaitan itu mengendurkan bisikannya kerana dia sudah tinggal di hati. Wilayah untuk dia memerintah. Hati itu telah dikuasai oleh syaitan. Jadi dia duduk dekat dalam hati itu dan dia perintah semua. Kita cepat-cepat marah, buat bergaduh, pembunuhan boleh berlaku. Tidak ada pertimbangan lagi. Tidak ada pergantungan, malah dia tidak menerima lagi apa saja hidayah dari Allah. Petunjuk Allah tu tak terima. Dan yang ketiga, yang terakhir ialah qalbul marid, hati yang tidak sihat atau lebih tepat dikatakan hati yang sakit. Jenis ini berada di antara dua hati pertama, iaitu hati yang sihat dan hati yang mati. Dia ada sejumlah nyawa, tetapi juga cacat. Dia katakan juga cacat. Dia ada hati dia itu tidak sempurna. Mengandungi cinta kepada Allah dan iman kepadanya. Tapi pada masa yang sama, cinta itu mempunyai keinginan yang sia-sia dan dunia material. Ada keinginan sia-sia dan dunia material. Dia mengejar antara dua syarat keselamatan dan kehancuran. Kejar. Nak keselamatan dan juga kehancuran, akhirnya menjadi hati yang mati. Bila dia bergesa-gesa ke arah itu. Jadi hati yang sakit ini boleh menjadi pada hati yang mati jika usaha tidak dilakukan untuk menyucikannya. Jadi kita sebagai manusia, memang biasa kita akan berada dalam hati yang sakit ni. Tapi bahaya jika dibiarkan, dia boleh menjadi pada hati yang mati. Sebaiknya kita memastikan kita urus hati kita supaya kita ni punya hati yang sihat. Mungkin tak boleh nak kata dari 24 jam tu memang sihat je hati kita. Tidak. Seperti saya sebut tadi, kita mengalami pelbagai pengalaman setiap hari yang kita tidak bersedia dalam semua keadaan itu. Benda berlaku tidak di luar jangkaan kita. Tidak kita expect akan jadi macam tu. Kita buat macam ni, ingat dapat macam ni, tiba-tiba dapat lain. Kita cakap macam ni pada kawan-kawan kita, tiba-tiba dibalas dengan bahasa yang lain. Jadi, keadaan itu menyebabkan kita ni sebenarnya bekerja keras untuk memastikan hati kita ini sihat. Itu yang kena disalurkan dengan zikir. Ada amalan-amalan yang baik untuk kita memastikan hati kita ini sentiasa terjaga. Jadi orang yang dalam hati yang marid ini, yang sakit ini, dalam Al-Quran pun ada sebut kan, sedang ada berhati-hati dengan mereka yang berpenyakit hatinya. Kadang-kadang kita ni bersangka baik kepada orang, tapi kita tak sangka rupanya dia ni ada hati yang berpenyakit. Hati yang berpenyakit inilah kadang-kadang yang menyebabkan kita tidak selamat. Kita nak orang tu baik, kita pun present, kita melayan dia seperti biasa. Rupanya hatinya lain. Tengok kita tu nampak benda lain. Apa yang kita cakap tu dia scroll ke tempat lain. Dia bersangka-sangka dengan apa kita kata. Dia bersangka-sangka dengan kebaikan kita. Ini hati yang sakit. Sekarang orang anxiety, kebimbangan, depression, kadang-kadang dia walaupun tidak nafikan ada asas-asas lain daripada timbulnya perkara itu, tetapi tidak mustahil orang-orang yang pada mulanya punya hati yang sihat, kemudiannya untuk mempunyai hati yang sakit ini dan seterusnya mati hatinya bila dia tidak menjaga atau membawanya kembali ke asas untuk disucikan. Jadi penjelasan tentang hati ini, jenis hati ini sebenarnya diberikan oleh Ibnu Qayyim. Jadi di hati ini kadang-kadang
perlu untuk kita lihatlah ya. Selalu saya pergi kepada juz 20 ya untuk ni latar juz 20 ini kalau kita boleh melihat ya kenapa surah yang paling banyak ni 88 ayat di surah Al-Qasas lah ya. Kisahnya sangat detail tentang Nabi Musa alaihissalam disebut Allah ya. Banyak ayat-ayat tentang kisah Nabi Musa ni di surah-surah lain juga. Tetapi Al-Qasas ini Allah ceritakan dengan detail ya. Kalau kita melihat kepada apa ni latar surah ini ya, Rasulullah ketika itu adalah tahun ke-7 kenabian ya. Bagaimana ketika itu Bani Hashim dipulaukan dan untuk memberi tekanan kepada supaya Bani Hashim ini menarik perlindungan ya, terutamanya daripada bapa saudaranya Abu Talib ya. Jadi ini adalah surah ini adalah ketika kemuncak penyiksaan dan kebencian orang kafir musyrik kepada Rasulullah SAW dan juga orang Islam ya. Jadi kisah suratul Qasas ini ya, sebenarnya adalah kisah yang memujuk Nabi Muhammad SAW untuk mengambil pengajaran dan menginsafi ujian dari kisah ujian yang juga dialami oleh Nabi Musa alaihissalam ya, ketika dia terasa terbuang ya, dia membuat kebaikan tapi dibuang, dibenci dan pengikut-pengikutnya juga diseksa. Jadi ini juga memberikan satu impak kepada hati Nabi Muhammad SAW ya. Banyaklah step peringkat-peringkat di mana Allah cuba orang kata apa memujuk Rasulullah SAW ya, dengan surah Al-Qasas kisah Nabi Musa ini. Kemudian ujian yang diterima ya, sampai dipulaukan 3 tahun, kemudian tahun dia cerita habis itu lakunya peristiwa Isra Mi'raj dan kemudian hijrah ya 3 tahun selepas itu. Jadi dalam sejarah ini kita melihat bahawa bagaimana Allah meletakkan ayat-ayat ya di dalam surah Al-Qasas ini ya, ayat-ayat untuk beritahu kepada Nabi Muhammad SAW apa yang dialami oleh Musa dan bagaimana Musa menyikapi ujian Tuhan itu ya. Ada 3 perkara sajalah ya untuk saya sebutkan dalam juzuk 20 ini. Yang pertama adalah keterikatan hati ya. Kalau kita melihat kepada kisah bagaimana ibu Musa alaihissalam ya, diilhamkan Allah untuk menghanyutkan anaknya ya dalam peti di Sungai Nil ya. Bagaimana dia hatinya sangat bimbang ketika itu ya. Dan dalam ayat itu disebut juga ketika Fir'aun bertemu dengan kaum Kipti bertemu dengan peti itu ya. Bagaimana ibu Nabi Musa ini seakan-akan ingin menjerit ya. Kalau dia menjerit itu memang pecahlah rahsia bahawa itu anak. Dan kita tahu bahawa ketika itu ya anak lelaki tak boleh ya. Anak lelaki. Dan Nabi Musa ini dilahirkan pada tahun ketika anak lelaki tidak perlu dibunuh. Jadi memang hukumnya ketika itu nak sembelih lah Fir'aun nak sembelih, tapi diselamatkan oleh Asyah ya, Permaisuri Asyah ketika itu. Jadi bagaimana hati ya ibu Nabi Muhammad dan Nabi Musa alaihissalam ini ketika menghanyutkan anaknya. Kita nak hantar anak kat asrama pun ya, kena 2 bulan 2 minggu, tak sampai 2 bulan lagi, 2 minggu pun dah terasa-rasa hati kita. Nak hantar kita berjurai-jurai air mata ya. Sekarang ni pula COVID, tak boleh nak jumpa, tak boleh nak berbentang mata ya, tak ada persentuhan. Kalau hantar-hantar barang tu di dekat guard saja. Macam-macam peraturan ditetapkan untuk berhadapan dengan pandemik ini. Ini pun kita rasa macam dah sangat menyeksa hati kita. Jadi soalnya di sini ya, bagaimana keterikatan hati kita dengan kurniaan Allah. Kita lupa bahawa semua itu adalah kurniaan Allah. Anak itu kurniaan Allah. Harta itu kurniaan Allah. Suami itu kurniaan Allah. Ya. Dan Allah boleh ambil bila-bila je. Ya, tapi kita sebab kita mengikat hati kita. Kita mengikat hati kita dengan kurniaan-kurniaan Allah itu yang bersifat sementara dan pinjaman. Menyebabkan kita ini tidak melepaskan. Ya, sebenarnya hati kita tidak boleh nak melepaskan perkara itu dan walaupun kita mengatakan bahawa kita beriman kepada Allah, kita percaya Allah akan jaga, tapi hakikatnya adakah kita benar-benar merasakan itu dalam hati kita? Ya, dalam surah juzuk 20 ini juga Allah sebut, ya, adakah
Kita mengatakan kita beriman, tetapi bila diuji sedemikian rupa, hanya Allah sahaja yang tahu apa dalam hatinya. Ya, kita kata oh ini memang Allah yang gini ya, bila anak tu dah berjaya dah dengan segala kejayaan yang dicapai ya, dengan kepayahan kita, dan kita berkata oh memang ini adalah atas kesabaran Allah. Ya. Kita mengikat diri kita dengan kurniaan Allah itu adalah satu kesilapan. Ya. Maknanya kita seolah melupakan siapa yang memberikan kita pinjaman pada perkara tersebut. Ya. Kita mengharapkan satu yang kekal di dunia yang sementara. Yang keduanya Allah Maha Pengatur. Bagaimana Allah mengilhamkan kepada Ibu Musa alaihissalam ya, untuk menghanyutkan anaknya di Sungai Nil, dan Allah janji ya engkau akan bahagia selepas ni, akan kembalikan anak ni kepada engkau balik ya. Tapi dengan hati yang takut yang ni dikirimkan pula saudara kakak lah pada Nabi Musa ini melihat Nabi Musa dari jauh. Ya, dan bila Nabi Musa ini tidak mahu menyusu dengan orang lain, ya, si saudara ini pun mengujakan, ya, mengujakan bahawa entahlah, ya, aku kenal seorang yang boleh mengusulkan Nabi Musa. Nabi Musa itu kembali balik kepada ibunya, dan ibunya pula dijemput duduk bersama dengan dalam istana Firaun. Ya, diberikan tempat yang baik. Jadi bagaimana Allah mengatur setiap perkara itu ya di luar daripada jangkaan kita. Sebab Allah yang Maha memegang hati setiap manusia ini. Ya. Jadi boleh pula waktu tu Asia berkata hatinya tu terdetik rasa sayang, dan boleh pula Firaun ketika itu akur. Ya. Dan Nabi Musa AS ini anak yang cerdik, berapa kali juga dia melihat seolah-olah budak ini mencabar dia yang mengaku dirinya Tuhan, ya, mencabar keangkuhannya. Ya. Dan berapa kali juga dia rasa nak menghukum. Tapi perkara itu ditahan tanpa dia mengetahui bahawa sebenarnya Nabi Musa yang dibawa masuk dalam istana itulah yang akan menghancurkannya. Dan kalaulah dia tahu, ya, Allah kata, kalau dia tahu. Dan macam mana Allah mengaturkan ini semua? Ya? Kenapa Nabi Musa itu dipersiapkan dalam istana supaya dia kenal, ya, kenal bangsa Kipti itu bagus dalam menggunakan bahasa Kipti dengan fasih. Dia tahu gaya hidup Kipti, dia boleh menjangkakan apa yang baik, apa yang tak baik. Ya. Dan semua ini ya, Allah aturkan dengan sangat cantik. Ya. Kalau kita lihat, ya, tak terbayang oleh kita, ya, bahawa Nabi Musa boleh bertemu dengan Firaun yang sangat zalim, ya, dan kemudiannya Allah angkat kedudukannya di situ. Ya. Ini juga sebenarnya ya, Allah memujuk kepada Nabi Muhammad SAW ya, dalam perkara itu, yang mana ketika dia berharap kesedihan dia lah, ya, kesedihan Nabi Muhammad SAW ya, dengan apa yang dialami dengan boikot, ya, kemudian diboikot atau dipulaukan, kemudian menghadapi tahun dia bercerita dengan kematian kewafatan isterinya Siti Khadijah, ya, Sayyidatina Siti Khadijah dengan bapa saudaranya Abu Talib, ya, yang mana Abu Talib lebih mengecewakan Abu Talib tidak mahu mengikut, ya, syahadah dengannya, mempersaksikan bahawa Allah itu Tuhan yang satu, hanya kerana takut dicerca oleh nenek moyang. Ya. Jadi kekecewaan demi kekecewaan dia alami itu, ya, Allah nak tunjuk kepada Rasulullah bahawa akan berakhir dengan kemenangan. Ya, sebab Allah ini Maha Pengatur. Ini surah ini ya, menyejukkan hati Muhammad SAW. Dan ini juga ya, adalah motivasi Quran, motivasi Rabbani ya, daripada Allah. Untuk menutuplah ya tadabbur kita hari ini, ya. Dalam Quran ini ya, kita bertemu dengan ayat-ayat, kalau dalam hari ini kita melihat juzuk 20 ini, bagaimana Allah ya motivasikan kita, memberi semangat ya, untuk kita meneruskan ya, dan menghadapi ujian itu dengan lebih baik ya, dengan hati yang kuat dan hati yang bersangka baik kepada Allah SWT, dengan keimanan yang betul-betul baik ya, keimanan yang betul-betul diperteguhkan. Dan bagaimana ya rasa duka cita Nabi Muhammad SAW ketika dipulaukan ya, dan orang-orang yang bencinya itu adalah Abu Jahal, Abu Lahab ya, dan apa-apa saudaranya.
apa saudara sendiri dan sepupu-sepupunya yang bencikan dia. Bagaimana kita kalau kita rasa keluarga ahli keluarga kita membenci kita, memulaukan kita, tak nak bercakap dengan kita, malah memberitahu pada orang lain supaya menyerang kita. Kita akan rasa sedih. Tetapi Allah kirimkan Hamzah, Sayyidina Hamzah, bapa saudara Rasulullah SAW, sebagaimana kisah dalam kisah Nabi Musa ini, Nabi Musa meminta Harun, saudaranya Harun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi peneman itu memberi semangat itu, sahabat yang baik yang akan bersama dengannya dalam membawa dakwah ini. Tak ada orang yang boleh buat dakwah seorang-seorang. Itulah satu lagi tak boleh buat seorang-seorang. Kita perlukan seorang yang lain untuk diri kita, bersama dengan kita. Dan kita fikir kita boleh dakwah seorang-seorang pergi sana sini, doa dengan kuat, semua dan kita boleh. Tidak, tapi insya-Allah selagi kita berdoa terus meneruskan kekuatan hati kita ini, kita berdoa terus-terusan dengan semangat, dengan betul-betul khusyuk, insya-Allah Allah akan pimpin hati kita dengan lebih baik. Saya balik kepada jadi saya rasa itu sajalah tadabbur dalam juzuk 20 ini. Terima kasih sekali lagi kepada Salwa yang telah sudi menjemput dan mengajak saya untuk berkongsi bersama. Terima kasih semua kepada tim Salwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menyambut 10 malam terakhir Ramadan.